ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu ataupun mengajak, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis sahih. Salah seorang ulama nawa ketika itu, bila dia keluar, dia tengok muka budak ni, dia tahu lahu sya'nun azim fi qadimatis sinin li hadha at-tifl. Dia kata, aku tahu dan aku boleh rasa budak ni akan menjadi orang yang besar satu hari nanti. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita sambung pengajian mudzakarah, diskusi kitab salah seorang dari ulama besar dunia Islam yang wafat pada tahun 676 Masihi. Saya sebut, Ustaz sebut ulang-ulang selalu supaya kita ingat. Hari ini 1444. Imam An-Nawawi wafat 676 Hijri, silap. Hijri. Dalam kitab Bustanul Arifin, Taman Orang-orang Arifin, orang-orang saleh, kita sampai pada muqaddimah Al-Imam An-Nawawi. Muka surat berapa? 1. Muka surat 1. Muqaddimah muallif itu maksudnya muqaddimah pengarang. Ini muqaddimah beliau. Dulu waktu belajar kitab di Syria dulu, muqaddimah ni antara yang dibaca lah dalam kelas ataupun nak memulakan kitab. Muqaddimah oleh pengarang-pengarang buku ni kita baca tabarrukan, untuk mengambil barakah daripada karangan dan imam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain, amin. Ustaz baca ya, yang ni kita baca sama-sama tengok. Saya nak minta tuan-tuan dan para pelajar, ada 3 poin besar sampai muka surat banyak ni. Saya baca sampai muka surat mana? Masya Allah, banyak. Panjang mukadimah beliau, muka sampai muka surat 11. Sebenarnya 2 muka surat je ni, tapi dah terjemah bahasa Melayu. 3 muka surat je, terjemah bahasa Melayu, dia jadi panjang. Jadi 11 muka surat. Dan dia ni pula bukan A4, tu dia jadi banyak tu. Saya akan baca. Tuan-tuan lihat, para pelajar lihat, kenapa Al-Imam Nawawi ni menjadi ulama yang bukunya diberkati oleh Allah. 700-800 tahun bukunya tersebar. Setiap hari berjuta manusia mendapat manfaat daripada buku beliau rahimahullah. Kenapa? Dalam muqaddimah ni tuan-tuan akan tengok macam mana Imam Nawawi berfikir, apa yang dia minta dengan Allah, apa yang dia nak dalam hidup ni. Ada 3-4 poin. Kita baca sebelah muka surat ni, garis. Bila tuan-tuan nampak benda yang paling besar tu, benda yang besar lah, jangan garis, setiap baris tu garis jenuh lah. Ada beratus-ratus pula poin lagi kan. Dia ada 3-4 saja, poin yang paling besar. Carilah 3-4 tu. Siapa boleh sebut 4-4 tu? Boleh balik awal ke? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul imam rahimahullah. Berkata al-imamul hafiz. Hafiz maksudnya pakar hadis.
Imam Nawawi pakar hadis. Ada ulama dia faqih tapi dia tidak pakar hadis. Ada ulama dia pakar hadis tapi dia tidak pakar fiqh. Dan ukuran pakar tu bukan pakar zaman ni lah. Ini zaman dulu punya pakar. Tak ada kepakaran seperti beliau tu, tak ada zaman hari ni. Kepakaran seperti beliau rahimahullah tidak dapat dicapai oleh kebanyakan ulama pada hari ni. Saya tak murai lah, saya baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun, yang menentukan segala keputusan, yang berkuasa merubah segala sesuatu, yang mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan penglihatan. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya, lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihannya. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya, lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar. Apa maksud al-abrar? Orang-orang yang baik. Bukan satu tu jamak tu. Al-abrar maksudnya orang-orang yang baik. Seumur hidup saya jumpa ada seorang nama Abrar. Dulu kerja di mana? PKU ke UA? Di UA Global, no? Seorang staff kita nama Abrar. Bagus nama tu. Dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar kepada sesiapa yang ia kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia dan benar-benar berusaha untuk mencapai redanya, keredaannya, iaitu Allah, keredaan Allah. Lalu mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat. Siapa ni? Orang-orang yang dapat hidayah tadi, yang Allah sayang, yang Allah tengok, Allah kasih. Membuat bekalan untuk negeri akhirat, menjauhi apa-apa yang dimurkainya dan menjaga diri daripada terdedah kepada siksaannya, siksaan Allah. Satu, habis. Ni satu, muka surat tu, semua tu pujian. Semua itu pujian. Tuan-tuan dan para pelajar sekalian, Allah suka orang yang memujinya, tetapi tidak bertambah kemuliaan Allah bila orang dan makhluk itu puji Allah. Tak tambah. Allah tetap mulia. Sebab tu ada hadis bagi tahu, hadis qudsi. Tengok apa dia Allah Taala bagi tahu. Wahai Muhammad, bagi tahu ke umat kamu, kalau seluruh alam ini daripada manusia pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang paling akhir menyembah dan memuji aku, tak tambah pun kemuliaan aku. Wahai Muhammad, kalau manusia nombor satu sampai yang terakhir dilahirkan, jin yang pertama diciptakan sampai jin yang terakhir, semua mensyirikkan aku, bagi tahu kat mereka, tak kurang kuasa dan kemuliaan aku sikit pun. Ni Allah. Ni Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puji Allah 16 jam sehari, mesti Allah lebih berkuasa? Tidak. Allah kekal berkuasa daripada azal selama-lamanya. Tetapi Allah bagi tahu rahsia melalui Rasulullah, aku suka orang yang puji aku. Sebab tu Nabi Yunus bila dia dihukum oleh Allah dalam perut ikan, tak tahu besar mana ikan tu, tapi ikan tu yang besar, dia sebut apa? La ilaha illa anta subhanak. Dia puji Allah. Kuntu minaz zalimin. Ada 3 unsur dalam pujian dia. Dalam munajat Nabi Yunus di dalam perut ikan. Dia mentauhidkan Allah, yang tu Allah suka. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci engkau wahai Allah. Kuntu minaz zalimin. Aku salah. Mengaku. Yang ketiga, mengaku.
No? Dosa, semua manusia buat dosa. Mengaku ataupun tidak. Dia bangga ke tak dengan dosa dia. Itu mengaku ataupun tidak dosa dia dengan Allah SWT. Kemudian, muka surat 2. Aku memuji akan Allah Ta'ala sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya, dan aku meminta akan dia akan tambahan daripada kelebihannya dan kurnianya. Dan aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali hanya Allah, sebagai mengakui dengan keesaannya dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hambanya kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Perenggan kedua. Tadi puji, kemudian syahadah. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kita, ketua kita, Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya. Baginda adalah semulia-mulia orang yang dahulu dan orang yang terkemudian daripada segala makhluknya. Makhluk yang paling mulia, paling bersih, paling sempurna dan paling kenal Allah. Siapa dia? Nabi SAW. Dan yang sangat bersangatan takut akan Allah. Ni semua masih lagi puji Rasulullah. Dan bersangatan mengetahui akan Allah. Yang paling kenal Tuhan. Bersangatan mengetahui ni yang paling kenal Allah, Rasulullah SAW. Antara doa yang ulama ajak, Allahumma rzuqni hubbak wa ma'rifatak. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku kecintaan kepadamu dan kenal kamu. Bila kita kenal Allah, kita takkan minta dengan makhluk sekali-kali. Baginda adalah hamba Allah Ta'ala yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadat dan bertakwa. Paling zuhud, paling agung akhlaknya, dan yang paling bersangatan kasih sayang dan lemah lembut bagi sekalian mukminin. Ini semua sifat Rasulullah. Adakah Imam Nawawi ni ghulu, melampau-lampau puji Nabi? Tu tengok macam mana dia puji. Siapa yang paling sempurna akhlak dalam alam ni? Rasulullah. Di kalangan makhluk yang paling sempurna akhlak, Rasulullah. Yang paling kenal Allah dalam alam ni, Rasulullah. Yang paling tinggi taqwa, Rasulullah. Yang paling banyak ibadat, Rasulullah SAW. Yang paling zuhud, Rasulullah SAW. Semua Nabi. Semoga selawat dan salam sejahtera daripada Allah sentiasa tercucur. Tercucur ni dilimpahkan kepadanya, nya tu Rasulullah. Dan kepada sekalian Nabi-Nabi. Dan keluarga mereka serta sahabat. Dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat. Ini cuba tengok. Selepas Al-Imam Nawawi memuji Rasulullah SAW, dia juga kata, semoga selawat dan sejahtera sentiasa tercurah kepadanya dan kepada sekalian Nabi-Nabi. Sekalian Nabi-Nabi semualah, Nabi-Nabi yang lain. Oh, bolehkah doa untuk Nabi-Nabi lain, Ustaz? Boleh. Dalam semayang kita sebut Allah tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan saja kita mendoakan dan berselawat kepada Nabi lain, kita juga mendoakan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Pasal tak? Sebab itu, antara yang ulama ajak, doa untuk Nabi-Nabi lain. Tengok pasal ni. Semoga selawat dan salam sejahtera daripada Allah sentiasa tercucur kepadanya Rasulullah dan kepada sekalian Nabi-Nabi. Nampak? Ini ajaran para ulama. Dan keluarga mereka serta sahabat. Dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Ini maksudnya yang ulama nak bagi tahu kat kita macam mana cara Islam dan cara para sahabat lah. Sebanyak mana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat dan sebanyak mana lupa akan dia oleh orang yang lupa. Benda apa tu? Dia berdoa ni sebanyak bilangan orang yang ingat dan sebanyak bilangan orang yang lupa Allah. Macam mana ni Imam Nawawi ni ambil mana pandai-pandai buat doa ni? Al-Imam Nawawi dan ribuan ulama lain
Dengar nah. Imam Nawawi dan ribuan ulama lain mengajarkan banyak doa-doa yang bukan daripada Rasulullah SAW. Ada doa Quran aja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Quran aja. Ada beratus doa Quran aja. Ada doa Nabi aja. Ada ribu doa Nabi aja. Dan ada doa ulama aja. No? Ribuan ulama aja. Macam mana untuk berdoa. Kesemuanya adalah boleh. Ni Imam Nawawi berdoa kan? Dia berdoa kebaikan. Banyak mana doa tu? Sebanyak mana orang yang lupa Allah dan sebanyak bilangan orang yang ingat Allah. Ini doa yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi. Salahkah? Boleh. Jawapan dia, boleh. Sebab tu jangan cepat bid'ah, tak boleh. Tengok kita tengok manhaj para ulama. Imam Nawawi ambil daripada satu hadis yang kita baca tadi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Itu zikir. Zikir yang diajar daripada Rasulullah yang bertaraf sahih. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan pujian bagi Allah, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu hadis sahih, itu daripada Nabi betul-betul. Segala puji bagi Allah, segala subhanallah, maha suci Allah dan pujian sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Waridha nafsi, dan sebanyak redha diri Allah. Wazinata arsy sampai habis. Okey ya. Kemudian amma ba'd. Amma ba'd ni dia macam pemisah di antara muqaddimah dengan isi yang nak dicakapkan. Tadi muqaddimah lah. Tuan-tuan nak tahu muqaddimah ayat ucapan seorang pemidato, seorang pengkuliah, satu orang penulis kitab. Dia muqaddimah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Itu muqaddimah dia. Aku puji Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah yang maha agung. Selawat atas dan salam ke atas Rasulullah, keluarga Rasulullah, nabi-nabi lain. Semua tu amma ba'du. Baru dia nak masuk tajuk. Amma ba'd ataupun wa ba'd. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Bukan negeri yang kekal. Kita tengok Imam Nawawi dia mula sebut dah. Hidup Imam Nawawi yang kita tengok 800 tahun, dia diangkat oleh ulama-ulama lain sebagai imam yang besar. Buku-buku dia diterima, dijadikan rujukan oleh ulama-ulama lain. Kalau kira PhD zaman hari ni, Imam Nawawi lebih daripada 50 PhD. Kalau kitab dia, lebih daripada 50 PhD dibuat oleh Imam Nawawi. Macam mana tu Ustaz? Kita 3 PhD pun orang kata pakar dah kalau buat 3 PhD. Tulisan Al-Imam Nawawi, kualiti dia. Ulama hari ni buat jadi rujukan. Tulisan Imam Nawawi mereka jadikan rujukan. Tengok i'anah, tengok majmu', buat rujukan. Tengok macam mana Imam Nawawi susun masalah, hukum, dalil. Khittah at-ta'lif Al-Imam Nawawi. Macam mana kan? Okey. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan, bukan negeri yang kekal. Iaitulah negeri tempat kita menyeberang saja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Dunia juga negeri yang fana, bukan negeri yang baqa. Iaitulah juga negeri yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Berpaling ni bertukar. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Hakikat apa? Hakikat ini tu hakikat apa? Dunia sementara. Hak ni boleh tulis kat pintu rumah kita, kat pintu bilik kita. Dunia ni tempat singgah. Supaya hati kita biasa dan boleh redha dengan senang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan, hal ini diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Sama ada mereka orang berilmu atau tidak.
sama ada mereka orang kaya atau miskin. Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf tau. Ni pendapat ulama mana Ustaz? Ini tak ada khilaf. Hak ni benda yang tak ada khilaf. Antara benda yang tak ada khilaf dalam alam ni, ialah dunia ini sementara. Mesti rosak. Kamera ni akan hancur. Dewan yang kita duduk ni, dewan kita duduk di Akademi Darul Ifta ni, dewan ni akan rosak, hancur. Kereta yang tersusun di luar tu semua akan hancur. Kantin tu kita takkan tengok dah buat selama-lamanya nanti. Masjid Darul Ifta tu kita takkan tengok dah buat selama-lamanya. Semua hancur. Ada satu tempat dia, tangganya kekal, pintunya kekal, rumputnya kekal, lautnya kekal, bukitnya kekal, sihatnya kekal, makannya kekal, tubuhnya kekal, giginya kekal. Tempat itu nama dia syurga. Okay. Imam Nawawi buat main syair, dia kata dunia ni hancur, tidak kekal. Seperti mana syair sebut, tak perlu kepada dalil. Ini wajhud dilalah, wajah istidlal daripada syair ni ialah dunia ini tak kekal, tak perlu kepada dalil, tak perlu kepada petunjuk. Seperti mana terangnya siang. Walaysa yasihu fil asma'i syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Telinga tu dikira pekak dan dah tak boleh terima kalau siang pun dia minta dalil. Ni terjemah bahasa Kedah dulu. Ada telinga hak jenis pekak, dengan apa pun tak boleh pakai, kalau siang pun diminta dalil. Kita berjalan, kita kata bolehlah buat program ni kalau siang macam ni senang. Dia kata apa bukti siang? Ni law ni. Dia kata apa bukti siang? Apa dalil siang? Buat muka kemas, buat muka ni, buat muka yakin. Apa bukti siang? Boh kan. Hak ni ada ni makhluk macam ni. Hari ni kan dia kata apa dalil? La ilaha illallah. Nabi ada syair ni syair dia kan. Kalau terjemah bahasa formal, tak best lah bahasa formal, jadi tak faham lah tu. Saya terjemah bahasa Kedah dulu. Dan sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima jikalau seandainya mengatakan hari siang pun masih perlu kepada keterangan, dalil lah, kepada bukti. Keterangan tu bukti. Okey. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan, maka telah datang dalam Quranul Karim amaran. Jangan leka dengan dunia. Jangan tertipu dengan perhiasan dunia. Jangan berpegang dengan dunia. Maka peringatan Quran dalam hal ni sangat nyata. Nyata ni jelas. Sangat masyhur. Sehingga tidak dapat dihinggakan. Tu dia. Tu bahasa tauhid tu. Sehingga apa? Tak terhingga. Tidak dapat dihinggakan. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli-ahli hikmah. Benda apa ni? Banyaknya ayat Quran yang bercakap tentang dunia ni sementara. Banyaknya hadis-hadis yang cakap tentang dunia ni sementara. Banyaknya perkataan sahabat yang bercakap tentang dunia ni sementara. Banyaknya perkataan ahli-ahli hikmah. Ulama-ulama yang bijak. Ulama-ulama yang alim. Yang ahlul hikmah. Perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia ini, dan mereka lah yang paling sempurna akalnya. Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, ni semua ni sifat dunia sampai muka surat 7. Kalau hurai satu-satu dia jadi lama sangat ni. Semua ni jadi lama kalau saya hurai macam tadi kan. Kita tak hurai, kita baca tabarrukan. Seorang ahli syair, penyair Arab, berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, unzur ilal atlali kai fataghayyarat min ba'di sakiniha wa kai fatanakkarat. Cubalah engkau lihat pada reruntuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Hak ni Syekh Fahmi Zamzam dia terjemah kontekstual, bukan literal. Kalau terjemah literal, semua orang tak faham.
Faham? No? Kalau terjemah by word tu, wording tu, orang jadi tak faham. Jadi dia terjemah konseptual. Dan Syekh Fahmi Zamzam mula mutqin bil Arabiyah. Sahabal bala uadhyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Tu taqti' dia. Taqti' bahri dalam ilmu arud. Nanti pada pelajar belajar insya-Allah. Rajas ni. Semua sudah binasa dan yang tinggal hanya puing-puingnya, bekas-bekasnya sahaja lagi. Batu batanya jatuh berselerak dan berhamburan. Ini tentang dunia. Wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Penghuni dunia semua mati dah. Nak pergi terima balasan. Baik dapat pahala, jahat dapat dosa. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Tak ada orang sebut. Dah mati 10 tahun. Tak ada siapa sebut dah nama dia. Harta dia pun orang paraid habis dah. Bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Tengok, betul. Inilah hakikat dunia. Inilah hakikat dunia. Yang orang sebut tiap-tiap hari 24 jam, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lamma nazar tutafakkuran lidiyarihim sahad jufu ni abratan wa tahaddarat. Bila aku lihat dan kufikirkan keadaan ini, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Tahaddarat. Nah? Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka. Buka tu asalnya buka. Hasbi huna kawa muqlati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihatnya. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makran bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelitkan kenyataan. Apa Imam Nawawi ni? Hadis Nabi banyak duk ambil syair-syair pula. Ada ayat tu hari ni? Ada. Betul ke ayat tu? Nampak macam betul. Di belakangnya batil. No? Hadis Nabi kan 100,000. Apa duk ambil syair ni Imam Nawawi ni? Tak erti kah? No? Saya selalu bagi tahu benda-benda ni, sudut-sudut ni, supaya tuan-tuan nampak manhaj para ulama. Quran nak beribu-ribu, hadis ada 100,000, dan di sana juga ada perkataan para ulama yang hikmah, yang boleh diambil oleh orang mukmin mana-mana pun, untuk dijadikan pengajaran, peringatan untuk dirinya, menjauhkan dosa, membanyakkan pahala, dan tahu bahawa dunia ini sementara. Wahiyallati lam tahluqat tulidha'iqin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, dunia ni, dia pernah bagi rasa seronok kepada orang yang ligan dia, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dengan kepahitan. Lepas ligan dunia, tinggal semayang, ligan dunia, tak tutup aurat, ligan dunia, ambil hak orang, lepas tu dia akan rasa kepahitan tu, dunia dan akhirat. Khadda'atun bijamaliha in aqbalat, fajja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Wahabatun sallabatun lihibatiha tallabatun likhirabi ma qad ammarat. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Dia bagi 800,000 dalam bank kita, dalam akaun bank kita, waktu mati 800,000 tu tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Dia bagi 6 biji kereta, semua mewah. 6 biji kereta tu tidak dikebumikan sekali. Tak bawa. Dunia kata takat tu je. Hang mati, aku ambil balik. Ni. Wa idza banat amran li sahibi tharwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Bila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang,
maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa akan datang. Wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa li'amri an qalilin yalumuha. Yalumuha. Mencelanya. Pasti ia akan mencelanya. Yalumuha tu terjemahan pasti ia akan mencelanya. Tonton tengok almarhum Syekh Fahmi dia terjemah macam mana? Kontekstual. Dia terjemah konseptual. Sesiapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka pasti ia akan mencelanya pada satu masa yang akan datang kerana satu kesedihan. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa idza aqbalat kanat kathiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Habis syair-syair yang berkaitan dengan dunia sementara. Belajarlah, bolehlah belajar bahasa Arab sikit kan. Tuan-tuan tengok. Idza adbarat, ketika dunia itu berpaling. Jadi, idza adbarat, ketika ia berpaling. Apa dia berpaling? Dunia itu berpaling. Ni sambil-sambil niat mengaji bahasa Arab. Tuan-tuan, ni pagi ni boleh 100 tak apa dah bahasa Arab. Bayang tengok kan, Kak Ana tukang masak boleh bahasa Arab. Dia kata, tawaqafu. Ayuhat talabah, tawaqafu. Ta'alau. Al-futur jahiz. Dia waktu tu pengsan habis budak-budak. Ni mengaji. Ni tukang masak mana? Tukang masak Darul Iftar. Oh patut, hebat. Boleh hadis boleh bahasa Arab semua. Gad pun madza turid? Orang masuk gad tanya madza turid. Orang tu kata ni negeri mana ni? Tengok jam balik takut. Kan? Ni mengaji sambil-sambil lah tuan-tuan. Tengoklah. Jangan tengok kan bila dia niat habis tahu. Tak boleh apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mukadimah ni sampai habis. Tuan-tuan tengok lagi 2 poin yang Imam Nawawi sebut. Benda apa yang dia jadikan panduan dalam hidup dia sehingga Allah begitu meredai dia. Ulama besar yang soleh, yang dihormati oleh ribuan ulama lain. Apabila engkau telah mengetahui apa yang telah saya sebutkan tadi, saya atau Imam Nawawi, maka sudah menjadi satu kepastian atas setiap insan agar insan itu menjalani jalan orang yang sempurna akal dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Masih lagi tajuk tadi. Kita memohon akan Allah yang maha lembut, yang maha kasih sayang. Kurniakan kepada kita jalan yang lurus dan tunjukkan kepada kita jalan yang baik. Maka dalam kitab ini, saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Iaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. InsyaAllah. Dalam kitab ni, saya, Imam Nawawi lah. InsyaAllah. Tengok adab . InsyaAllah dalam kitab ni. Saya sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah difaham supaya jangan membosankan orang yang mentelaahnya. Mentelaah ni yang baca, dan supaya lebih berkesan dalam hati pembacanya. Memang pun berkesan kepada hati semua orang karangan Imam Nawawi dengan izin Allah. Dan saya tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi. Apa maksud dia? Imam Nawawi dia tak buat bagi susah. Bab ni, pecahan fasal ni, pecahan apa pula pecahan ni, terbagi pada ni. Imam Nawawi buat mudah aja. 4 bab besar, 1, 2, 3, 4 habis kitab. Bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan supaya ia tidak membosankan. Dalam kitab ni, insya-Allah saya akan sebutkan petikan daripada ayat Quran. Tuan-tuan tengok kitab ni zaman 800 tahun dulu, dia dah ada khittatut ta'lif. Dia dah ada macam mana aku karang kitab ni. Benda apa aku sebut dia? Aku sebut ni dulu. Benda apa aku masukkan? Aku masukkan hadis, aku buat bahasa dia jadi mudah. Aku masukkan ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan ulama salaf yang laksana lampu yang bercahaya, dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih dari hikayat orang-orang yang soleh dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Itu perenggan tu penting. Bukan Imam Nawawi bagi tahu kisah hidup dia, tapi dia bagi tahu macam mana buku ni, apa yang ada dalam buku ni. Tuan-tuan nak tahu apa buku dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar ni buat apa? Fathul Bari ni dia tulis apa? Dalam Tuhfatul Ahwazi,
buku tu tulis apa? Kita tengok tentang mukadimah. Ni dia bagi tahu, Imam Nawawi bagi tahu. Buku ni bercakap tentang apa? Ni daripada perenggan sebelum tadi sampai perenggan yang kedua ni. Buku ni bagi tahu tentang apa? Imam Nawawi kata, aku bawa Al-Quran, hadis Rasulullah, perkataan ulama salaf dan juga cerita-cerita orang soleh. Bukan Rasul, orang soleh. Bukan cerita-cerita Nabi, cerita orang soleh. Ketika menyebutkan hadis pula, saya sebutkan martabat hadis tu. Sama ada ia sahih atau hasan. Begitu juga hal-hal perawinya. Dan juga disebutkan huraian kalimah-kalimah yang sulit atau muskil maknanya. Serta disebutkan pula dhabit, baris kalimah bagi kalimah-kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti yang bukan dimaksudkan. Kemudian, saya iaitu Imam Nawawi menyebutkan juga sanad iaitu rantaian perawi hadis. Kerana dengan itu akan lebih berkesan dalam hati orang yang mentelaahnya. Dan terkadang saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang sehingga membosankan. Kerana kitab ni sebenarnya ditulis untuk mereka yang memenuhkan masanya dengan amal ibadat. Di mana mereka tidaklah perlu untuk mendalami hal tersebut. Apa dia hal tersebut? Sanad diriwayatkan oleh siapa, di sini ada perawi yang dhaif, di sini ada perawi yang kuat. Yang tu Imam Nawawi kata saya tak mau bahas yang tu. Bahkan mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut kerana ia dapat menyusahkan dan membosankan. Ini bukan maksudnya Imam Nawawi kutuk ilmu hadis ni. Dia ni tak betul dah ni. Kena tinggal kitab ni. Boleh faham macam tu? Hak tu yang berlaku zaman hari ni. Dia ambil seminit, ustaz tu cakap, ustaz ni, dia kata ada Nabi di Malaysia. Dia inilah menipu, dia inilah. Ni zaman Dajjal lah. Orang ambil seminit. Dia ni. Ni kalau kita ambil perkataan Imam Nawawi ni, tengok apa Imam Nawawi sebut pasal sanad. Memberatkan, menyusah, membosankan. Apa ni? Hati-hati, tuan. Dan kebanyakan sanad-sanad yang saya sebutkan itu alhamdulillah adalah daripada sanad-sanad yang masyhur, telah dikenali dalam kitab-kitab yang muktabar, yang banyak dibaca dan dimutalaah oleh orang ramai. Dan apabila ada dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu lafaz yang susah atau nama seorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Jadi apa yang perlu diterangkan akan saya terangkan dengan sempurna, dan apa yang ada kemungkinan tersalah faham, saya akan huraikan maknanya, kata Imam Nawawi. Dalam kitab ni sekaligus disebutkan bermacam-macam ilmu syariat, iaitulah masalah yang berkenaan dengan ilmu hadis, ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Dan juga disebutkan beberapa masalah fiqhiyah yang menjadi kesamaran bagi orang ramai. Imam Nawawi selit sikit-sikit. Begitu pula disebutkan masalah-masalah ilmu tauhid dan beberapa kaedah yang indah-indah dan masalah yang ganjil-ganjil. Yang sangat baik disebutkan dan baik pula didahkan dalam majlis orang ramai. InsyaAllah kita hurai nanti. Serta disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ehwal hati, penyakit hati, ubatnya. Dan terkadang ada masalah yang hanya penyakit hati ni ujub, kedekut, kan, riak. Dan terkadang ada masalah-masalah yang hanya saya sebutkan ringkasannya saja atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut yang ada dalam kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan terkadang saya, Imam Nawawi, tunjukkan supaya merujuk kepada sebuah kitab yang telah saya karang sendiri. Bukan dengan tujuan memperagakan diri atau bangga dengan banyaknya kitab yang telah dikarang. Tetapi semata-mata untuk memberi tunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepadanya. Kerana memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Sikit lagi. Satu muka surat lagi. Sengaja hal ini saya sebutkan kerana saya melihat ada sebahagian orang yang menganggap aib perbuatan seperti ini. Yang mana anggapan itu timbul daripada kejahilan, buruk sangka, hasad, taksir dan keras kepala. Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para pembaca sekalian supaya suci batin mereka daripada prasangka yang jahat dan sifat suka mencela orang lain. Saya memohon, ini last. Tengok yang terakhir sekali. Saya memohon akan Allah yang Maha Mulia. Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepada saya untuk membaikkan niat dan menolong saya untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Dan semoga Allah sentiasa memberi hidayah yang berterusan kepada saya sampai akhir hayat. Dan saya memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah dan mencintaiku kerana Allah. Dan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Ini rahsia besar ulama-ulama dulu. Rahsia besar ulama-ulama dahulu ialah mereka kerap kali mendoakan muslimin dan muslimat yang lain
Tuan-tuan amal lah, try amal benda ni, tuan-tuan akan nampak lah dia punya kelebihan yang Allah bagi. Tapi berdoa daripada dalam hati kita. Ya Allah, ampunkan semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, selitkanlah kegembiraan pada hari ini kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ramai umat Nabi sakit, sembuhkanlah semua yang sakit di kalangan umat Nabi Muhammad. Yang ni rahsia yang sangat besar. Tuan-tuan baca kitab mana pun ulama besar, mereka banyak mendoakan muslimin dan muslimat yang lain. Ni tengok ni. Dan saya memohon Allah himpunkan antara kami dan mereka. Siapa dia kami itu? Dia dan orang-orang yang dia sayang, yang dia doakan muslimin muslimat sekalian dalam syurga. Nampak? Tak pasal-pasal doa orang lain masuk syurga. Kita doa, ya Allah, bilalah nak boleh kereta baru. Lama dah. Kereta baru tu untuk jiran ke? Tak, untuk dia. Bila ya Allah boleh merasa kasut ni. Semua untuk diri kita. Semua untuk diri kita. Para ulama ajak banyak berdoa untuk umat Islam yang lain. Tengok dia doa syurga. Ya Allah, tempatkanlah mereka dalam syurga, tempat yang tinggi. Berdoa syurga Firdaus kat orang. Aduh, susahnya nak keluar daripada hati kita. Nak keluar daripada hati kita, berdoa syurga Firdaus untuk orang. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau untuk diri kita boleh tak? Boleh. Boleh rasa feel tak? Boleh. Ya Allah, tempatkanlah aku dalam syurga Firdaus. Ya Allah, kesiankanlah aku, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus. Itu kita boleh rasa. Kalau doa kat orang, tengok kawan kita, ya Allah, doa bagilah dia masuk syurga Firdaus. Buang masa. Dah lah hutang tak bayar. Nak doa kat dia pula tak ada kerja. Kan? Ini kita. Hanya dengan Allah saya berpegang teguh. Saya tu Imam Nawawi. Nampak dia ajak kita? Dan hanya dengan Allah saya meminta tolong. Dan hanya kepada Allah saya bertawakal. Itu terjemahan kepada apa tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiada daya dan upaya kecuali dengan hanya pertolongan Allah. Maha tinggi, maha agung. Allah saja dapat menunjukkan kita. Allah itulah tempat kita berserah diri. Tadi awal-awal Imam Nawawi mula puji Allah. Tengok tadi muka surat tadi awal kan? Imam Nawawi mula puji Allah. Penutup tengok ulama ajak puji Allah. Sebab tu doa kita pun alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Kita puji Tuhan. Sekali habis kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillah, puji dia Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya memohon engkau dengan segala wasilah. Wasilah ni cara. Dan minta syafaat kepadamu ya Allah. Dengan segala apa yang dapat memberi syafaat. Agar engkau memberi manfaat akan daku. Dan juga semua kekasihku. Dan sekalian muslimin dan muslimat. Dengan berkat kitab ni. Apa? Berkat kitab ni. Boleh tak mengambil berkat daripada kitab? Ambil berkat orang soleh? Boleh. Boleh. Hati-hati dengan orang yang bawa pahaman haram, syirik. Ambil berkat tangan syirik. Ambil berkat tangan syirik. Dia akan keluar. Perkataan tu selalu keluar dah lah ni. Dakwah-dakwah yang songsang ni. Hati-hati. Ini manhaj ulama kita. Tengok tiap-tiap kali kita ajak, tuan-tuan akan nampak ini manhaj ulama kita. Ini sealim-alim manusia ni. Bahkan Imam Nawawi dinobatkan sebagai manusia nombor 1 yang menghuraikan hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Ulama nombor 1 yang paling tinggi kualiti dan huraian dia. Agar engkau memberi berkat. Dengan berkat kitab ini akan sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan akan dia oleh sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang menjadi kepayahan ke atasnya. Nya tu Allah. N tu kalau ini elok huruf besar. Dan sekarang ini sampailah masanya untuk saya, Imam Nawawi, memulakan kandungan kitab ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Takat tu saja. Kita akan sambung nanti bab yang pertama. Bab yang pertama. Minggu depan saya tak ada kuliah akan digantikan oleh nanti saya sebutlah oleh mana-mana ustaz lah giliran, Ustaz Mat ke, Ustaz Azman ke, Ustaz Solah ke, Ustaz Sofwan ke. Kami ke Kelantan insya-Allah untuk misi banjir di sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri Allah wa a'udzubika minal khair min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khairan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.